Dalam keluarga saya, bukan saya seorang saja yang terkena. Kami 3 beranak terkena. Saya, isteri saya dan juga anak lelaki saya. Tak bernasib baiklah. Anak lelaki saya tu tiba-tiba dia datang, dia balik rumah, dia terkena. Okay. Seminggu sebelum saya kami kena tu, kita orang tak ada apa-apa masalah. Okay, kita orang tak ada apa-apa masalah. Jadinya pada hari Ahad 14 November, saya berdua dengan isteri saya pergi ke Ayuhai, Puchong untuk membeli barang. Okay. Untuk membeli barang kat sana. Jadinya bukanlah kita pergi keluar untuk pakai, tapi ada tujuan. Sebab pada minggu berikutnya tu kami ada majlis pernikahan anak saudara saya. Jadi saya beli barang untuk beli hadiah lah. Saya pergi ke sana. Jadi tiba di mau Puchong tu kita jalan cari barang, pergi beli kain makan. Jadi masa tu kita masih menjaga SOP lah. Tak tahu kat mana silap, tapi kita menjaga SOP. Bekas tray tu kita semua kan. Tapi ketika makan kita buka mask. Kan. Jadi makan tu memang ada jarak. Tapi saya tak tahu lah, sebab lepas tu kita pergi beli kain lah, beli seluar lah. Okay. Setelah kembali daripada itu, pada hari keesokannya, isteri saya, kalau sampai kenal saya katakan sini, isteri saya start batuk dan batuknya tak berhenti-henti. Start hari Senin tu dia tak batuk. Jadinya bila dia start batuk tak berhenti, jadi kita buat self test RTK 2 hari selepas tu. Sebab batuk dia semakin kata macam belat-larat kan. Buat self test pada 17 hari bulan, buat self test. So masa buat self test pada 17 hari bulan tu, dia tunjuk result tu pada saya. Dia kata negatif lah bang. Saya pun tengok, okey, sekali bang kata okey negatif. Okey lah, alhamdulillah negatif, tak ada apa lah. Tapi selepas tu batuk tu semakin melarat bersama-sama. Jadi pada 2 hari selepas tu buat lagi sekali lagi RTK, tapi kali ni hidung, pakai hidung RTK sendirilah kat rumah. Saya yang tukar cucuk lah. Saya pun cucuk dia test. Bila test, result dia apa? 2 line. Member dah mending dah 2 line. Sekali saya tengok balik result yang pada 17 hari bulan tu, rupanya ada satu line yang sama-sama kat bawah dia, kita tak perasan. Rupanya dia dah ada simptom kat situ. Okay. So saya pada malam tu juga saya sendiri buat self test pakai saliva test tu. Saya masih lagi negatif. Okay. Saya masih lagi negatif. Jadinya bila dia dah positif, kita pun dah macam kontak rapat kan, walaupun isolated, tapi saya negatif. Jadi saya confident lah. Dan pada ketika itu kita bertiga di rumah dengan anak perempuan saya. Anak perempuan saya pun pergi buat PCR test, dia negatif, tak ada masalah. Dia buat PCR, mana dua-dualah partikel AG dengan mulut. Tapi pada hari Jumaat tu anak saya pula balik. Anak saya balik. Jadi bila dia balik, dia macam mana entah, dia dah bersentuhan mau ajar semua. Saya pada hari Sabtu tu saya dah start pening kepala yang amat sangat. Tapi tak demam. Okey. Pening kepala yang amat sangat, tapi tak berapa demam lah.
Hmm? Ya, macam nak pecah boleh. Macam nak pecah boleh. So kita pun makan Panadol lah, apa semua kan. Tapi kita dah duduk berasingan kat dalam bilik tu. Kita dah duduk berasingan. Jadinya isteri saya dah berasingan satu bilik. Saya pun berasingan. Dan yang lain-lain tu pun berasingan lah. Yang boleh keluar masuk tu anak perempuan saya je lah. Sebab dia negatif kan. Pada hari Ahad, sebab pada minggu yang berikutnya tu, minggu yang tu saya suppose pergi ke office lah, sebab office saya 50-50 kan. Jadi kita kena work from home dan work in office. So saya requirement untuk pergi ke office, saya kena buat saliva test. Ketika saya buat saliva test tu, apa dia punya result? 2 line. Jadinya pada hari Ahad tu, saya kira positif lah. Positif. Dan bila saya consult dengan office, dia kata kena buat PCR untuk confirmkan. Jadi pada hari Selasa, saya buat PCR test, confirm positif. Dan pada hari Selasa tu juga, isteri saya setelah dikonsult dengan Dr. Khadijah, pergi mendaftar di CAC Batu 14. Bila dia mendaftar di CAC Batu 14, dia dikendaki masuk ke MAEP. Kenapa? Kerana dia ada simptom. Simptom dia cerebral. Jadinya kalau kita pergi ke CAC Batu, mana-mana CAC, dia akan tanya kita apa simptom kita. Selalunya simptom setakat demam, tak ada masalah lagi. Tapi kalau dah jadi cerebral, simptom yang kuat, simptom yang kuat, dia akan direct kita pergi ke MAEP. Tapi saya masa tu saya juga mendaftar di CAC pada hari berikutnya. Tapi masa tu saya tak ada demam, suhu saya okey, oksigen saya okey. Jadi saya diarahkan untuk kuarantin di rumah. Jadi saya start kuarantin di rumah. Apabila saya berada di rumah, keadaan badan saya rasa semakin lama semakin merosot. Keadaan kesihatan saya. Saya malam memang badan pening, kepala pening, badan sakit-sakit. Tapi bila temperature check, dia tak berapa nak demam lah. Tak berapa nak demam. Tapi pada hari Jumaat tu, pada malam Jumaat, saya rasa amat sakit lah badan saya. Pada pagi Jumaat tu, badan saya gigil macam orang demam kuru-kuru tau. Tahu gigil macam demam kuru-kuru? Dia gigil, dia bergoyang-goyang. Badan kita bergoyang-goyang. Tapi malam sebelum tu saya try lah, test saya punya oksigen tau. Berapa dia tulis oksigen kat situ, yang pakai yang kecil, yang hitam tu, 88. Ini yang rumah saya pun tak tahu. 88. Tapi saya kata, alat ni kadang-kadang kita test tangan kiri, bacaan lain. Kita test tangan kanan, bacaan lain. Jadi saya kata, saya ignore dululah. Tapi pagi Jumaat tu memang saya gigil. Kemudian saya berasa amat lemah lah masa tu. Saya punya rumah saya telefon daripada MAEP, dia tanya kan. Lepas tu dia suruh saya check oksigen level. Jadi saya mula-mula saya kata, saya ni degil sikit. Saya tak nak check, saya kata, ya lah, kata okey je badan, kata. Tapi kata check, kata dia nak tengok. Okey, saya check. Pada masa itu saya check, memang oksigen saya tak sampai 95. Bawah 95. 93, 92. Jadinya dia kata ni tak boleh jadi, ni kena panggil ambulans ni. Kena pergi hospital Serdang. Sebab CAC Batu 14 itu tutup hari Jumaat tu. Jadi tak boleh pergi mana, pergi hospital Serdang. Kalau tak boleh, kena panggil ambulans.
Saya pantang panggil ambulans. Sebab tahu je lah, kalau panggil ambulans satu kampung kecoh kan. Dia kata tak nak, saya tak nak, saya tak nak pergi, tak nak, jangan panggil ambulans kan? Jadi macam mana? Anak perempuan saya yang bawa saya. Anak perempuan saya yang bawa saya. Jadi pada petang Jumaat tu, saya terpaksa menyerah dirilah ke hospital sedap. Jadinya sampai ke apa tu, emergency ward, emergency, dia ada satu kawasan untuk emergency emergency ER. Jadi saya masuk kat situ, saya mendaftar. Tiba sana mendaftar, dia tanya kenapa. Saya kata oksigen saya low. Oksigen saya low. Jadinya dia kata okey, awak pergi ke pintu, ke arah satu pintu tu, nampak pintu hitam tu, awak masuk dalam. Saya pun lepas saya suruh anak saya balik, dia kata okey balik, saya ambil barang, saya masuk dalam. Bila saya masuk dalam, tiba dalam tu dah ada nurse dengan doktor dia dah ada. Kat situlah dia tanyalah kenapa apa semua, dia tanyalah sedikit latar belakang kan. Saya cerita ni semuanya, dia pun check semua. Okey. Tapi dekat dalam apa tu, bilik yang berbiti hitam tu, dia ada satu signboard kat situ tau. Apa yang tulis kat dalam signboard tu apa tau? Anda dilarang keluar dari kawasan ini. Jika anda keluar dari kawasan ini dan didapati apa tu, dan apa tu, dia akan cari. Kalau dapat, dia denda. Memang tak boleh keluar. Saya rasa denda dia tak salah saya ke tulis itu dah 3,000 ke 5,000 itu lah. Tapi dia akan tangkap awak dulu masuk ke dalam. Memang kira kalau kita masuk ke dalam tu, no way, you jangan nak lari lagi. Okay. Jadi bila saya tiba kat dalam ward tu, dia pun check oksigen apa semua. Dia pun check oksigen semua kan. Dia ambil darah. Darah yang diambil daripada badan saya adalah bukan darah yang kita biasa-biasa ambil untuk cek buat pinggang apa semua tu, tak. Dia ambil darah daripada darah nadi kita. Darah nadi adalah apa tu, nadi yang membawa oksigen ke otak kita. Dia ada 3 tempat je dekat badan kita untuk ambil darah. Yang apa boleh ada apa, darah nadi daripada nadi. Tempat yang pertama kat sini, tempat yang kedua kat sini, tempat ketiga kat celah genggam. Okey, kalau dia kata awak tak boleh ambil kat sini, kat sini, kat sini, celah genggam. Itu je boleh ambil. Jadinya doktor kata okey, awak memang keadaan low oksigen. Malam ni awak kena buat belah. So dia pasang saya tube apa tu, medical oksigen kan, dan botol tu untuk bawa ke atas. Kat situ pun dia dah pasang. Jadi saya pun ditransfer ke ward, sudah sedap, ward 711. Okey, 7 ini. Jadi tiba di sana, saya diperiksa lah. Tiba kat sana, dekat ward sedang tu, dalam bilik tu, dia ada, dalam ward tu dia ada dalam 6-7 bilik tau. Dalam satu bilik tu ada dalam at least 6 katil, 7 katil, 8 katil. Setiap bilik tu dia ada toilet dia sendiri. Tapi untuk orang yang low oksigen ni, ada satu bilik saja. Sebab dia pasang oksigen daripada dinding kan. Okay. Malam tu doktor check semua. Tengah malam, saya tengah siap-siap, datang satu doktor. Kat situ dah ada 2 patient. Maksud saya patient ketiga, ada satu lagi ke 4 patient. Tengah malam tu tiba-tiba satu doktor datang. Dia tanya patient depan saya, kata, awak ni kata ambil ubat apa? Dia kata. Orang tu dah 8 hari dah kat situ tau, low oksigen. Awak ambil ubat apa? Dia kata tengah malam ni marah. Kita orang tercengang, dia pun tercengang kan. Oh, dia kata saya tak tahu lah, bos saya bagi. Awak jangan ambil lagi ubat ni, dia kata. Ubat ni mengandungi steroid. Sekarang steroid tu dah ada kat dalam awak punya paru-paru. Rupanya dia punya paru-paru dah stage 4. Stage 4. Okey. Jadi dia kata jangan apa, semua ada. Okey. Saya setelah
setelah saya masuk ke dalam ward tu, pada hari malam Jumaat, hari Sabtu, Ahad tu doktor dia tak ada, tapi hospital sedang adalah orang kata hospital yang very professional dia punya rawatan. Bukan kata hospital sedang lah, hospital Putrajaya. Mana hospital yang banyak besar-besar ni, saya rasa dia punya tahap bentuk rawatan dia adalah sama macam hospital swasta yang Putrajaya sedang kan. Every 6 to 8 hours memang dia orang akan datang untuk check kita punya beat, heartbeat, itu blood pressure, gula, dan prescribe medication dia akan bagi. Okey, memang without fail. Jadi pada saya rawatan dia orang memang bagus. Tak macam dulu-dulu lah, hospital dulu kan, hospital kampung dulu kan. Tak, sekarang very professional. Okey, cuma kalau kita nak rawatan lebih selesa, kita pergilah ke apa tu, hospital. Okey, jadi hari Isnin tu doktor datang pagi. Keadaan saya macam dah beransur pulih masa tu. Oksigen saya pun dah 98, 99 dah okey dah. Doktor siap check apa semua. Oh, dia kata awak ni dah boleh kena pindah ke Mahir ni. Kan sebab oksigen level pun dah okey. Okey lah. Okey, saya pun bagi tahulah keluarga, saya kata kemungkinan saya akan pindah ke Mahir kan. Pada hari Selasa, salah seorang daripada patient kat dalam tu, pagi-pagi tu dia dapat gigil macam saya, tahu tak? Gigil macam saya. Oh, kan? Dia orang datanglah bawa rawat-rawat. Petang tu pergi masuk ICU, kena ditidurkan. Tapi hari tu dia ada call saya, alhamdulillah lah, dia dah okey. Jadinya saya yalah, tapi masih saya tidak dibenarkan keluar. Jadi saya tak tahu kenapa. Kemungkinan ada something yang betul tidak menggunakan saya keluar lah. Kemudian saya masih lagi dehydrate ke apa ke. Jadinya pada malam Selasa, pada malam Rabu, saya start rasa bahu saya sakit. Bahu saya sakit. Sakit yang amat sangat. Bisa tak boleh tidur malam. Orang orang depan saya siap cakap, kata, kau semalam tidur dengan mengempang-empang je. Sana bulu dia. Pagi Rabu tu doktor check, saya punya oksigen low balik. Oksigen saya low balik. Dia ambil darah, dan memang betul oksigen low. Dia call, dia kata dia kongsi saya. Dia kata suami awak ni oksigen dia dah low balik, kemungkinan dia dalam stage 4 dah. Okey, perlu diingat COVID-19 ni kalau dia menyerang kita, betul tu dia akan attack kita punya respiratory system dulu. Respiratory system, sistem pernafasan, daripada kita punya tekak sampai ke paru-paru. Itu yang dia akan attack dulu. Paru-paru dia akan attack dulu. Okey, jadinya sebab tu kita akan kehilangan pernafasan, kita akan jadi pendek. Sebenarnya paru-paru kita cedera tau. Saya di X-ray dan memang paru-paru tu memang nampak ada bubble. Memang ada bubble. Bubble tu maksudnya ada titik hitam kan. Jadi paru-paru tu memang cedera. Jadinya pada Rabu tu dia kata okey, kemungkinan kena stay lagi kat hospital kan. Jadi saya dah risau. Jadi saya macam mana saya nak buat ni? Saya terpaksa berehat. Saya nak diri kan, sebab saya tak nak duduk lama kat situ. Kalau boleh daripada, sebab saya kena pada 23 bulan PCR positif tu, dia tahan 10 hari sampai 3 bulan Disember. Suppose kalau saya duduk hospital pun saya akan keluar pada 3 Disember pada Jumaat tu. Jadi saya tak nak keluar lebih dari itu. Jadi saya
beritahu doktor saya punya bahu sakit semua kan. Lepas tu saya sendiri, orang kata heal sendirilah. Okey, tak banyak gerak apa semua. Jadinya pada hari Rabu, Khamis tu dia macam dia sakit lah, still sakit, tapi macam dia berkurang. Dan sebab bila kita sakit, oksigen menumpu tau, kita punya energi semua kat sini. Sebab tu dia makan kita punya oksigen. Jadi kalau kita dapat tenangkan dia, oksigen. Jadi pada masa tu Khamis, Jumaat tu doktor cek lagi, saya punya oksigen tu improve, tapi tak lebih daripada 95 lah, 95-96. Kemudian dia buat lagi sepanjang saya duduk situ saya 4 kali blood test lah. Kemudian pada hari Jumaat, Khamis malam tu, tiba-tiba saya rasa kaki saya belah kiri pula sakit. Sampaikan saya nak pergi ke toilet tu, saya tak boleh nak berjerejak, berjinjit kan. Saya kata ni kenapa kaki ni sakit ni, mungkinan gout ke apa ni. Jadi saya pun saya kata kalau gout kita kena potong acid uric ni. Jadi saya makanan kat hospital dia bagi bekalan, dia akan bagi makanan secara diet. Okey, dia tak bagi makan kita lebih-lebih, tapi dia bagi makan buah kan. Kebetulan saya ada bawa buah daripada rumah. Saya makan buah banyak-banyak ah. Jadinya hari Jumaat tu, walaupun kaki saya sakit, tapi saya boleh berjinjit lah, jalan. Dan doktor hari Jumaat tu datang, dia kata okey, you boleh keluar. Tapi duduk isolate kat rumah 3 hari lah. Bermakna masa dia kata keluar tu, COVID-19 kita dah clear. Sebenarnya COVID-19 kita dah clear. Okay. So hari Jumaat tu saya keluar, kaki saya masih berasa sakit. Jadi saya kata hari Sabtu, betul, isteri saya kata kita jumpa doktor lah, check, tengok ke apa kan. Jadinya jumpa doktor hari Sabtu. Doktor buat x-ray, doktor tengok blood test. Dia kata acid uric awak ni rendah. Tak macam gout, tapi kenapa kaki awak panas dan bengkak sikit, kenapa? Kemudian saya cakap, dia kata dia pening kepala ni. Doktor sendiri pun pening, tak tahu kenapa. Kemudian saya kata, bahu saya pun sakit doktor. Jadi dia kata okey tak apa, hari Isnin tu review result, dia kata macam tu. Dan kata hari Jumaat awak datang balik. Jadi daripada hari Isnin ke hari Jumaat tu, saya punya kaki bertambah bengkak, sehingga kan saya tak boleh jalan. Nak jalan susah, apa semua memang sakit. Dan bahu pun bisa. Jadinya saya pun heran kenapa. Jadi bila hari Jumaat tu, doktor buat test lagi kan. Dia kata dia takut kat kaki tu ada infection. Kalau infection tak baik tau, dia kata susah baik. Then kaki panas, bekak pertama. Bayangkan saya pergi hari Isnin bertongkat dalam berjalan. Hari Jumaat tu saya pergi pakai wheelchair. Tak teguh kan, pakai wheelchair. Jadinya dia kata macam ni, dia kata okey, saya nak refer awak ke medical doctor. Dia akan buat test. Sebab sekarang ni kata pergi medical doctor kata okey, kemungkinan gout. Sebab gout ni boleh serang semua organ, boleh serang semua joint. Gout tak kira lah, mungkin dia dah ada crystallize dekat kita punya joint. Dan satu lagi dia kata saya nak check awak punya blood clot. Blood clot ni satu yang serius. Kalau ada blood clot, dia mungkin ada di mana-mana di badan kita. Itu dia rawatan dia lagi serius. Jadinya okey, check blood clot dekat kaki dia kata, sebab kaki saya bengkak. Jadinya doktor yang saya buat check di sana. Bila dia check scan kat ultrasound,
Alhamdulillah tak ada blood clot. Jadi doktor kata okey, good news, awak tak ada blood clot, kita warded awak sebab dia naik. Bila warded, hari Jumaat tu saya warded. Jadinya doktor buat bentuk MRI, buat MRI di kaki dan buat MRI di bahu. Bila buat MRI di kaki, dia kata kaki awak tak ada benda sebenarnya. Saya tak nampak apa-apa, cuma inflammation, radang, inflammation. Liquid dia tak ada, inflammation. Dan di bahu pula dia kata, dulu awak ada cedera ke? Awak ada lasar cedera. Saya kata, masa muda-muda dulu saya ada accident motor. Kan, masa saya belajar tu, accident motor. Dia kata dia ada jumpa koyak ligament. Saya dah tambah koyak lah kat bahu tu, kat maksimum. Kemudian adalah ubat yang sempit-sempit tu. Itu kata pakai etching lah. Okay. So yang kaki kata dia akan buat endoskopi. Yang bahu dia akan buat surgery untuk betulkan ni. Okay. So saya kata okey, kita jalan 2 surgery sekali. Tapi bila nak jalan 2 surgery, malam tu Dr. Bius datang. Dia kata, you dah berapa hari post COVID? Okay, dia dah 22 hari. Okay. Dia kata kalau nak buat kaki, kita bius paruh badan. Kalau nak buat dua-dua, kita kena bius satu badan. Tapi dia kata untuk bius satu badan adalah very high risk untuk orang post COVID. Dan awak punya keadaan stage 4 paru-paru awak. Saya takut bila saya bius satu badan, nak sedarkan awak balik, awak tak sedar. Masuk ICU, nak sedarkan awak balik. Jadi macam mana doktor? Buat yang bawah dulu, atas kemudian. Kalau tidak, susah. Okey, fine, kita buat yang bawah. So, bila buat yang bawah, buat endoskopi, doktor buat, dia kata tak ada apa-apa, hanya radang saja. Dan apa tu, ni lah. Jadinya yang saya nak beritahu sekarang ni, bila kita COVID ni, dia bergantung pada kita punya badan, hak hormon kita. Muda lain dia punya efek, macam umur macam saya lain, macam Abang Hakim lain. Jadinya dia bergantung tu. Satu, yang kedua, bila dia menyerang, COVID menyerang, dia menyerang memang dia punya paru-paru apa semua. Saya boleh kata saya punya paru-paru sekarang ni memang cedera. Dan mungkin mengambil masa 2-3 bulan untuk recover. Kena makan makanan yang ada high vitamin C yang banyak. Tapi selain daripada kita punya, dia akan menyerang sistem kepada kita yang lain. Kepada sesiapa yang mempunyai sejarah lalu, better be careful. Sebab COVID ni, kalau kita keadaan kesihatan kita elok, kita tak ada sakit buah pinggang, tak ada sakit jantung, tak ada kencing manis, Alhamdulillah, kemungkinan dia punya risiko dia rendah. Tapi kalau ada 3 penyakit ni, saya boleh kata susah sikit lah. Okay? Ya. Kalau macam saya ni, doktor tak boleh nak tahu apa penyakit. Sebenarnya penyakit saya tu, kalau kata gout tu,